Salam sejahtera utama TVS 1 Februari 2021 bersama saya Setiu Dawi. Dan saya Salasia Safian. Kita mulakan dengan laporan ini. Semua dimohon untuk kekal tenang dan patuhi segala arahan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Demikian nasihat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang juga Ahli Parlimen Kapit susulan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaksanakan PKP selama 2 minggu di Kapit dan Song berkuat kuasa 2 Februari. Apa yang penting, kata Nanta, segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dipatuhi. Nanta turut memohon semua penduduk untuk mengelakkan panic buying kerana situasi terbabit akan mengeruhkan keadaan. Beliau telah mengarahkan anggota penguatkuasa KPDN-HEP Sarawak untuk sentiasa memantau keberadaan bekalan barangan keperluan penduduk serta pemantauan bagi mengelakkan sebarang aktiviti pencatutan oleh para peniaga. Sementara itu, Nanta berkata pihaknya juga cuba menyalurkan bantuan yang boleh disampaikan kepada penduduk yang terjejas dan akan memaklumkan serta mengemaskini maklumat kepada penduduk. Sementara itu, suasana sibuk dapat disaksikan di Pekan Kapit apabila orang ramai mengambil peluang hari terakhir sebelum pelaksanaan PKP bagi mendapatkan barangan keperluan harian. Selain kedai barangan keperluan harian, bank turut dipenuhi orang ramai. Kedudukan penempatan yang jauh mendorong masyarakat setempat untuk bersedia dengan sumber bekalan dengan lebih awal sebelum PKP selama 2 minggu bermula Selasa. Laban kira kami kat PKP dah nyala nyunan uleh nurun kami laban dah start PKP nyu takut ke bala mensil mayu nurun ke pasar nya merewang nyu beli ke barang cari tau mayu nurun cari tau pada babala pasar semua. Senada dengan Christina Bidai, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram Jefferson Jamit Unyat berkata penyediaan bekalan lebih awal merupakan satu kebiasaan bagi penduduk yang tinggal di luar bandar. But it's all under control. The one I want to say is under control because we have the RELA, the police to assist us there to look into memantau lah. You say even if the people rush for buying food, but it's still under control lah. I say maybe we don't say panic buying lah. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabong Ijang sekali lagi menasihati penduduk untuk kekal tenang kerana bantuan akan diberikan mengikut perkembangan semasa. Kita cakap bagi tahu dia orang bertenang lah, sebab tiada cara lain untuk kita menyekat epidemik ini. Tapi kita tapi dia orang faham lah sebab itu sudah berlaku masa dulu. Tuai rumah atau ketua rumah panjang perlu mempunyai hubungan yang baik dengan wakil rakyat. Ini bagi memastikan program pembangunan mudah dilaksanakan demi kesejahteraan komuniti rumah panjang. Tuai Rumah Bengawan Andah berkata rumah panjangnya tidak pernah tercicir daripada menerima peruntukan atau dana yang diberikan oleh kerajaan. Lebihnya, tembok rumah tadi, dia tolong perintah lah semua. Dia tolong perintah semua, ambil hatap semua, ngau beri bata, lalu ngetar bilik, semua perintah nolong kami. Tang bisik bantu kami pun sikit bisik, tapi perintah okeylah nolong kami. Sikit kami di rumah tu tadi, nadai oleh hari-hari perintah. Katanya dana untuk membuat jalan raya masuk kekuasaan rumah diluluskan oleh Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang. Jelasnya dari segi aktiviti ekonomi, komuniti rumah panjang banyak tertumpu kepada aktiviti pertanian dan penternakan. Pemansang kami dalam tupik itu, dia sudah diberi perintah. Subah dari tahun berapa aku pernah ingat, tapi tahunnya subah bisa diberi lada, getah, semualah kuku, semua hotel buka dah, mayuh diberi orang. Pasal apa? Pertama tupik kami ditahu. Pemansang kami ditahu. Bagi Tony dan Robert Ngindang pula, komuniti di Rumah Panjang turut menjalankan aktiviti menternak ikan di dalam kolam. So, majulah dari segi perkenan deh, rumah bengau tu yang lama tu deh, yang sidak yang aktif. Bakal udah ya cukup matang tadi ya sidak ya bisa nyual keluar bahasa Kapit nanti dah cukup matang deh. Tony juga berharap agar bantuan yang diminta oleh masyarakat Rumah Panjang dapat diluluskan Jabatan Pertanian
kerana itulah antara aktiviti utama yang menyumbang kepada pendapatan mereka. Maka dipinta untuk rumah panjang. Nanti uliah baka kita ngisi orang ba opis tanam tupe tadi deh. Nanti uliah beri magang masih dak to. Labannya ke salah satu ke kena kita nama nambah kasir deh. Kita nemu datuk nyu musim hujan, nyu musim nama tadi utai ke baka buah baka tanaman lada tadi nyu kurang harga nyu pedihlah untuk kami ke kuasaan ulu betul deh. So harap perintah tadi berunding kanya lalu ngadu ke peminta lah tapi tadi deh. Oh, terima kasih. Bagi memastikan pembangunan terus dibawa ke kawasan rumah panjang, tuan rumah perlu mempunyai hubungan yang baik dengan wakil rakyat. Ini sekaligus dapat merancang projek baru yang dapat membawa kepada kesejahteraan komuniti di rumah panjang. Selain itu, tuan rumah juga perlu melibatkan diri secara aktif dengan program yang dianjurkan kerajaan supaya mereka tidak tercicir daripada menerima sebarang maklumat terkini yang penting dan perlu mereka tahu. Saya Setiu Dawi bersama juru kamera Jen Hashim melaporkan untuk TVS. Lebih 80 buah rumah golongan B40 di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Kitang akan dibaiki. Ia akan dilaksanakan menerusi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loke Chiang, sejak ia dilaksanakan pada tahun 2017, lebih 70 buah rumah rakyat sudah berjaya dibaik pulih. Menggunakan 15,000 ini, kita dah siapkan atap yang bocor, lantai yang berlubang-lubang, tandas yang tidak sesuai, yang tidak ada septic tank, kita pun sudah beri septic tank juga, dan dapur yang tidak selesa, kita pun sudah membaiki. Dan dalam 5 tahun yang akan datang, saya yakin dalam N13 Batu Kitang ini, kita tidak akan ada rumah lagi yang atap berbocor ke, lantai berlubang ke, tandas tidak sesuai ke, dapur yang tidak selesa ke. Peruntukan yang disediakan bagi setiap rumah adalah sebanyak RM15,000. Beliau yakin menjelang penghujung 2021, pihaknya akan berjaya membaik pulih lebih 80 buah rumah penduduk dari golongan kurang berkemampuan. Bunyi letupan dan gegaran yang kedengaran di beberapa lokasi di Sabah, Labuan dan juga di Sarawak pada Ahad adalah berpunca daripada meteor. Menurut Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam PABD, berbola api terbabit besar kelihatan di ruang udara Brunei dan cukup terang untuk dilihat pada waktu siang. Ia berdasarkan maklumat, gambar dan video daripada beberapa individu yang menyaksikan fenomena menakjubkan itu. Pada Ahad, penduduk di sekitar Sabah serta Labuan panik seketika apabila digemparkan dengan bunyi letupan dan gegaran yang dirasai selama kira-kira 10 saat. Isteri yang di-Pertua Sarawak, Tuan Puan Ragat Kurdi Taib adalah antara 355 penerima darjah kebesaran Bintang Dampingan Sempena Hari Wilayah Persekutuan 2021. Antara lain dari Sarawak juga ialah Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Monggin, Ahli Parlimen Serato, Ali Biju dan Ahli Parlimen Limbang, Hasbi Habibullah. Tuan Puan Ragat adalah antara 6 penerima anugerah Seri Utama Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Manakala Willy, Ali dan Hasbi adalah antara 81 penerima Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk. Kesemua mereka merupakan timbalan menteri di Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional. Willy dan Ali adalah Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi dan Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, manakala Hasbi adalah Timbalan Menteri Pengangkutan. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan tidak akan menutup sepenuhnya sektor ekonomi ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia bagi mengelakkan kesan lebih buruk terhadap masyarakat yang hilang sumber pendapatan. Kata Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob,
Keputusan itu diambil kerajaan bagi mengimbangi kelangsungan hidup dan kesihatan rakyat. Sekalipun ada desakan agar sektor ekonomi ditutup bagi mengekang peningkatan kes COVID-19 yang semakin tinggi. Kerajaan katanya mengutamakan kesihatan rakyat, namun pada masa sama perlu menjaga kepentingan ekonomi rakyat, terutamanya golongan B40. Fasa pertama vaksin COVID-19 dijangka tiba di Malaysia pada 26 Februari ini sebelum diagih ke seluruh negeri. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, pihaknya menjangkakan tempoh pengagihan akan selesai dalam tempoh 2 minggu. Pada 24 November tahun lalu, Malaysia mengumumkan akan mendapat bekalan awal 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat farmaseutical Pfizer. Ini bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini secara percuma. Seramai 115 sukarelawan telah menerima suntikan vaksin bagi kajian klinikal fasa ketiga COVID-19. 9 hospital di 5 negeri setakat ini telah terlibat termasuk Hospital Umum Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata sukarelawan ini merupakan kumpulan terawal daripada 3,000 sukarelawan. Ia merangkumi individu berusia 18 tahun ke atas dan memenuhi syarat serta kriteria yang ditetapkan. Katanya hospital yang dijadikan tapak kajian di bawah seliaan Institut Penyelidikan Klinikal itu ialah Hospital Ampang dan Hospital Sungai Buloh di Selangor, Hospital Sultanah Bahiyah dan Hospital Sultan Abdul Halim di Kedah, Hospital Pulau Pinang dan Hospital Seberang Jaya di Pulau Pinang, Hospital Raja Permaisuri Bainun dan Hospital Taiping di Perak serta Hospital Umum Sarawak. Jelas beliau lagi program ini baru sahaja bermula 3 hari lalu selepas Perdana Menteri mengumumkan tarikh kajian pada akhir bulan ini yang akan dilaksanakan selama 13 bulan. Dr. Adham berkata sukarelawan selebihnya dijangka menerima suntikan secara berperingkat dalam tempoh 4 minggu. Kajian klinikal fasa ketiga itu adalah kerjasama di antara Malaysia dan China menerusi Institut Biologi Perubatan Akademi Sains Perubatan China. Daerah Sibu mencatatkan satu lagi kes kematian COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 39 kes. Kes kematian ke-39 merupakan kes ke-3,285 melibatkan warga emas berusia 77 tahun. Kes telah disaring pada 22 Januari kerana mengalami demam. Keputusan ujian RT-PCR kes telah didapati positif COVID-19 kemudian dimasukkan ke Hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Kes tidak menunjukkan perkembangan terhadap rawatan dan telah disahkan meninggal dunia pada Ahad. Pada masa yang sama, Sarawak mencatatkan 105 kes positif pada Isnin, melibatkan 20 kes di Miri, Bintulu 19, Lundu 14, Sibu 13, Kapit 11, Meradong 8, Song 6, Bau, Kanowit dan Serian 2 kes. Manakala Kuching, Samarahan, Matu, Julau, Pakan, Dalat, Beluru dan Subis masing-masing 1 kes. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kini meningkat kepada 4,555 kes. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu lagi kluster baharu iaitu kluster Bintang Deli di daerah Meradong, bahagian Sarike. Justru terdapat 12 kluster COVID-19 yang kini masih aktif di Sarawak. Daerah Kapit telah bertukar status dari status jingga kepada status merah, manakala daerah Bau dan Lundu telah bertukar status daripada kuning kepada status jingga. Daerah Beluru pula telah bertukar dari status merah kepada status kuning. Sementara itu, secara keseluruhan Malaysia merekodkan sebanyak 4,214 kes baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 kini sebanyak 219,713 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 9 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan daripada luar negara, manakala selebihnya merupakan kes tempatan. Kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini sebanyak 48,074 kes.
Kes kematian baru mencatatkan pertambahan sebanyak 10 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian adalah sebanyak 770 kes. Setakat ini, sebanyak 316 kes sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah itu, 137 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, jumlah kes sembuh terus catat peningkatan sebanyak 4,280 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 170,329 kes. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR merupakan usaha kerajaan bagi memastikan murid-murid tidak tercicir dalam pelajaran. Menurut Kesatuan Guru Bumi Putera Sarawak, KGBS, PDPR tidak semestinya bergantung kepada capaian internet semata-mata. Menurut Presidennya Ahmad Mali, PDPR adalah satu usaha yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan guru-guru tetap berupaya melaksanakan proses pembelajaran murid-murid sepanjang tempoh arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat di seluruh negara. KGBS menyokong penegasan Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa PDPR boleh menggunakan kaedah lain selain internet yang berkesesuaian dengan lokasi murid-murid. Antara contoh yang dicadangkan oleh KPM ialah menggunakan buku teks. Jadi kita juga menyokong dan percaya bahawa murid-murid semuanya sudah ada buku teks masing-masing. Tambahnya, menerusi PDPR, kerjasama erat antara guru dan para ibu bapa turut wujud. Maknanya ibu bapa kalau ada masalah yang timbul, ibu bapa bolehlah memberitahu guru-guru berkenaan dengan cara yang lebih mesra dan Sementara itu, bimbang mengenai isu miskin pendidikan, Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam Sarawak, Datuk Dr. Madeline Burma mencadangkan agar dana khas ditubuhkan, ia lebih-lebih lagi di saat negara dilanda pandemik COVID-19. Katanya dana khas tersebut boleh digunakan untuk membantu mereka yang menghadapi kesukaran semasa proses pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR akibat penutupan sekolah. Oleh yang demikian, antara pendekatan yang diambil oleh para guru adalah dengan pembelajaran atas talian. Namun, bagi keluarga yang kurang berkemampuan, sukar bagi pelajar tersebut mendapatkan peranti yang bersesuaian bagi memudahkan pembelajaran. Dengan adanya dana itu, peralatan, peranti serta pelbagai keperluan PDPR dapat disediakan. So, jadi keluarga begini ataupun keluarga B40 atau M40 yang memerlukan boleh memohon kepada dana tersebut untuk dia membeli perkakas, Kalau perkakas yang dia perlukan itu adalah internet, maka mungkin untuk boleh dia kita mempercayai sebahagian daripada internet dia. Mana-mana benda tu kena memohon. Jadi tujuan dia ialah untuk memastikan anak-anak ini tidak keciciran atau tertinggal hanya disebabkan mereka miskin, hanya disebabkan mereka tidak punya peranti, hanya disebabkan mereka ini duduk di luar bandar. So kita tidak mahu anak-anak kita, negeri kita kaya, negara kita kaya, tetapi masih ada lagi ramai anak-anak kita yang tercicir. Sedikit perkembangan banjir Sarawak. Sebanyak 3 buah pusat pemindahan sementara PPS ditutup sepenuhnya. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataannya berkata, kesemua mangsa banjir telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Arahan itu dikeluarkan setelah melihat keadaan banjir yang mula pulih. PPS Dewan Masyarakat Lubuk Buntin ditutup pada jam 1 petang, kemudian diikuti PPS Dewan Kampung Betong Kanowit pada jam 2 petang dan PPS Dewan Kampung Lintang Baru pada jam 3 petang. Sementara itu, sebuah PPS masih dibuka iaitu PPS Dewan Baru Kampung Rimba Padi dengan jumlah mangsanya kekal 49 orang. Menyahut permintaan ramai, tarikh tutup penyertaan rancangan realiti pertama di Sarawak, TV Stars kini dilanjutkan ke 15 Februari. Atas permintaan ramai, TV Stars telah melanjutkan tarikh penyertaan ke 15 Februari 2021 dan had umur dinaikkan sehingga ke 35 tahun. Kepada yang berminat, ayo hantar penyertaan anda. Untuk mendaftar, hantarkan video penyertaan anda ke www.tvstv.my/tvstars.
Sebuah kediaman dilaporkan musnah sepenuhnya dalam insiden kebakaran. Berdasarkan maklumat daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Daro, kebakaran itu bukan sahaja meranapkan sebuah kediaman tetapi juga memusnahkan 4 buah kereta dan sebuah motosikal. Bagaimanapun tindakan pantas pihak bomba mengawal api yang meranap rumah berstruktur tidak kekal itu dapat mengelakkan kebakaran merebak ke kediaman berdekatan. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Kampung Masjid Daro, Lubuk Sidep. Lubuk Latif. Berlaku satu kebakaran di Kampung Masjid Daro. Rumah Latif. Tidur, nuanggak gitu. Oh. Terus bepangai dua terus. Baik, selain mencatat nama dalam sejarah Sarawak, peninggalan lain legasi keluarga Brooke dikatakan terdapat dalam minuman kopi. Apa yang menarik, biji kopi tersebut ditanam di sebuah kebun di Padawan Kuching. Wartawan Connie Grace ada butirannya. Jenis kopi yang pertama kali dibawa masuk ke Sarawak adalah Arabica pada tahun 1866. Namun, disebabkan faktor persekitaran dan cuaca, jenis kopi ini tidak berjaya ditanam. Menjelang tahun 1876, kopi jenis Liberica pula ditanam di Sarawak dan berjaya membuahkan hasil. Meneruskan legasi Brooke adalah Regina Katup yang merupakan seorang pengusaha kopi berbangsa Bidayuh dari Kampung Karu, Padawan. Regina mula berkecimpung menjadi pengusaha kopi setelah meneruskan peninggalan mendiang bapanya Katup Koi. Sebab bapa saya Encik Katup ini orang pertama di Kampung Karu dan di kawasan Padawan dan orang pertama Bidayuh yang percaya Mr. Edward Yong pasal tanaman kopi Liberica ini. Jadi sebab usia dia tidak panjang, dia telah meninggal, masa buah kopi yang saya tanam semula dengan dia itu sudah masak. Jadi Mr. Edward dia memang ingatkan pada janji dia. Dia cakap kalau buah kopi kamu sudah ada hasil, saya akan proses untuk saya akan bagi nama kamu dalam itu tepung kopi, dia cakap. Sebab itulah kopi Katup ada di pasaran sekarang. Malah pemilihan nama kopi Katup juga diinspirasikan dari arwah bapanya. Sementara itu, bagi pakar kopi Edward Yong, kopi Liberica amat sesuai ditanam di kawasan rendah serta beriklim khatulistiwa. We found out Liberica coffee ditanam di dataran rendah memang sesuai. Dia tahan kemarau, dia tahan banyak air, kan? Kita punya cuaca gila, tapi dia memang tahan lasak. So, it's very easy to plant. Dalam usaha membantu untuk meningkatkan ekonomi tempatan, maka sokonglah dengan membeli produk buatan tempatan. Saya Connie Grace dan juga juru kamera Faitullah Moni, TVS Kopi Katup. Baiklah, ini sedikit perkembangan sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM digesa mengambil tindakan drastik termasuk melantik Datuk Mismun Sidek untuk melatih semula jaguh perseorangan negara Lizzie Jia dalam usaha memantapkan prestasinya. Mantan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MASN, Datuk Sri Zulkifli Embong menegaskan prestasi atlet berusia 22 tahun itu dalam 3 kejohanan berturut-turut di Bangkok, Thailand baru-baru ini mencetuskan persoalan. Justru beliau berkata tindakan drastik untuk mengambil semula Miss Bun yang bertujuan memantapkan prestasi Zijia wajar diberikan pertimbangan susulan Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang semakin hampir. Sebelum ini, jurulatih perseorangan negara Hendrawan mengakui prestasi Zijia kurang memberangsangkan dan seperti hilang keyakinan diri, terutama ketika membuat sebarang keputusan di gelanggang. Zijia memulakan laluan di Thailand Yonex Terbuka Thailand dengan marah ke suku akhir sebelum tersungkur di pusingan pertama Toyota Terbuka Thailand oleh pemain India Samir Verma.
Pemain kelahiran Kedah itu juga tumpas dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan A Jelajah Dunia Akhir BWF sekaligus menambahkan lagi kekecewaan peminat sukan tanah air. Sekian utama TVS untuk malam ini. Saya Sejo Dawi. Dan saya Salsia Safian. Salam hormat dan selamat malam.